أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan Bilal, pengurusi masjid, barisan EJK masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah kerana masih lagi dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat bersama-sama kita duduk sementara masuknya waktu isyak. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Tersambung kitab Durus Samin pada menyatakan dalil sama' dan basar dan kalam. Bulan yang lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan dalil, iaitu datangnya daripada ayat Al-Quran. Dan pada hari ini dibawa dalil menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sama', basar dan kalam itu melalui dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Dan ada pun sunnah, iaitu hadis setengahnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innakum tad'una sami'an wa basira. Yang bermaksud bahawasanya kamu tiada menyeru akan yang tuli dan tiada yang ghaib, dan senya kamu seru akan Tuhan yang mendengar dan melihat. Jadi Nabi bagi tahu kepada para sahabat bahawasanya yang kamu seru itu, yang kamu doakan itu, yang kamu minta itu bukanlah jenis, bukanlah zat yang tuli, yang tak dengar apa yang kamu cakap. Hatta sehingga apa yang terdetik dalam hati kita pun Allah Ta'ala mengetahui. Itu maknanya, Allah Ta'ala dengar apa yang terlintas dalam hati kita. Itu pasal bila bercakap dalam hati itu, kan ada orang dia nak geram pada suami dia, nak marah tak berani, tapi dalam hati tu bercakap je kan. Gitu. Hai, Allah Ta'ala dengar tu. Allah Ta'ala dengar rupa. Jadi Allah Ta'ala dengar. Tak sedar diri, dah tua, kubur, kata panggil, rumah suruh pergi. Dalam hati pun Allah Ta'ala dengar, tuan-tuan. Itu maknanya yang kita seru, yang kita doa itu bukanlah jenis pekak, bukan jenis tuli. Allah Ta'ala dengar. Kita berbisik ke pun Allah Ta'ala dengar. Walaupun orang lain tak dengar, Allah Ta'ala dengar, tuan-tuan. Dan tiada ghaib, bukanlah Allah Ta'ala tu tiada. Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu dengar. Dan senya
yang kamu seru akan Tuhan yang maha mendengar dan yang maha melihat. Ya, Allah Ta'ala tengok kita kena inaya, tuan-tuan. Itu sebab kita bila inaya orang, buat zalim pada orang, walaupun orang tu tak mampu nak melawan kita, tapi Allah Ta'ala tengok. Ya, hamba dia telah dizalimi oleh hamba yang lain. Di akhirat nanti, sama ada Allah Ta'ala balas di dunia ataupun di akhirat, pasti orang yang menzalimi orang tu akan dibalas. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tengok. Walaupun kita sedih, kita tak dapat balas, kita tak dapat melawan, ya. Itu sebab doa orang yang zalim, dizalimi ni tak ada hijab, tuan-tuan. Tak ada hijab di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima. Itu sebab kadang-kadang, ya, bala ataupun ujian yang datang, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ada kalanya disebabkan doa orang yang kita zalimi. Sebab doa orang yang kita buat inaya ini, ya, tiada hijab, tiada dinding di situ, terus direct Allah Ta'ala terima, tuan-tuan. Itu sebab kita, kalau kita ni, ya, ada pangkat, ada duit, jangan menzalimi orang lain. Bila orang tu angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, maka pasti doa dia diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kita seru tu, ya, kalau kita seru, kita doa dalam keadaan senyap ataupun kita doa dalam keadaan perlahan, Allah Ta'ala maha melihat dan juga Allah Ta'ala maha mendengar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu turjumanun." Yakni tiada daripada seorang kamu melainkan lagi akan berkata-kata akan dia Tuhannya pada hari kiamat, tiada antaranya dan antaranya itu juru bahasa. Kita boleh bercakap dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti, tuan-tuan. Ini dalil yang menunjukkan bahawasanya Nabi nak bagi tahu pada kita, Allah Ta'ala mempunyai sifat mendengar dan juga sifat melihat, dan mendengar dan melihat Allah Ta'ala itu lebih, ya, maha melihat, lebih daripada penglihatan kita. Kita boleh melihat, iaitu perkara yang di depan mata. Adapun di belakang dinding, di dalam bilik, kita tak boleh melihat. Kita tak dapat melihat. Kita boleh mendengar hanya benda yang bersuara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Walaupun apa yang terlintas, yang terdetik dalam hati kita pun Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala dengar benda yang maujudat, benda yang ada. Tak kira benda tu bersuara ataupun tidak bersuara, seperti warna pun Allah Ta'ala dengar. Ini hebatnya, ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai sifat sama, basar, dan juga Allah Ta'ala berkata-kata. Dan firman Allah Ta'ala yang kita ceritakan bulan lepas, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Memang bercakap tu. Bercakap bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam, wallahu alam. Sebab Allah Ta'ala, ya, bercakap dengan tidak berhuruf, tidak bersuara. Sebab berhuruf bersuara ini adalah sifat makhluk. Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan apa yang kita, apa yang ada pada makhluk, tak sama. Tapi Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa AS. Dan kita pun boleh juga bercakap dengan Allah Ta'ala, boleh, tuan-tuan.
Kita boleh bercakap dengan Allah Ta'ala dan kita boleh dengar apa yang Allah Ta'ala cakap di akhirat nanti. Bila kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala, kita boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Kita boleh tengok zat Allah Ta'ala. Kita boleh tengok sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh begini kudrat, oh begini iradah. Kudrat Allah Ta'ala begini. Kita nampak tuan-tuan. Tapi bagaimana? Maka selagi mana kita boleh rupakan sifat dan juga zat Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka itu bukanlah sifat dan juga zat Allah. Sebab Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak sama. Ma khatara bibalika fahuwa halikun. Wallahu subhanahu wa ta'ala bikhilafi zalika. Apa yang terlintas dalam akal fikiran kita, maka itu binasa. Makhluk tuan-tuan. Allah Ta'ala tak sama. Wallahu bikhilafi zalika. Wallahu subhanahu wa ta'ala bikhilafi zalika. Allah Ta'ala tak sama dengan apa yang kita rupakan. Dan ijma' itu muafakat segala ulama yang mujtahid daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang berkata-kata. Ijma', salah satu sumber daripada sumber hukum Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita menolak perkataan ijma', boleh menjadi kafir kita. Ijma', qiyas, Quran, hadis, itu sumber hukum Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada pun dalil akli. Dia bawa datanglah, pengarang kitab ni bawa datang dalil Quran dan juga hadis dan dalil akli. Kita boleh juga kenal sifat Allah Subhanahu wa taala melalui akal kita. Kalau kita nak hafal hadis ni, mungkin tak biasa dengar, agak susah kita nak hafal. Kalau kita nak hafal ayat ni, kalau biasa kita dengar tak apa. Kalau yang tak biasa, susah kita nak hafal. Kita boleh juga mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala melalui akal kita. Itu sebab dalil ni dia ada dua. Yang pertama dalil nakli, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dalil akli, dalil akal. Kita gunakan akal kita, maka kita kita fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawa datang dengan dalil akli. Jikalau tiada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang tiga itu, sama basar kalam, nescaya bersifat ia dengan lawannya. Maka dah pastilah kalau Allah Ta'ala itu tak dengar, dah pasti Allah Ta'ala itu pekak, tuli. Kalau Allah Ta'ala itu tidak melihat, sudah pastilah Allah Ta'ala itu buta. Dan kalau Allah Ta'ala itu tidak berkata-kata, dan tentu Allah Ta'ala itu kelu, bisu. Maka sifat-sifat tersebut itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Kerana sifat tersebut iaitu sifat yang kekurangan. Jadi macam mana sifat kekurangan kita nak letak pada zat Allah Subhanahu wa taala? Zat yang kita sembah hari-hari, yang kita berdoa pada dia, tiba-tiba tak, kita lagi hebat daripada dia. Itu mustahil. Asalkan pada Allah Ta'ala, pada manusia pun kurang juga. Orang tanya pada kita, sepupu kita datang rumah kita, kebetulan anak kita ni, contoh tuan-tuan, contoh, anak kita ada orang nak merisik, kita tanya, tanya pada sepupu kita, berapa hantaran ni? Kata itulah aku ingat nak letak dalam
15,000 ya. Sebab Taman Tun ni 10,000 ke atas. Contohlah, contoh. 10, 15, 20 kan. Orang tanya, tapi anak kamu tu pekak dah lah pekak, cakap pula tu telur pula. Nak orang panggil dia lidah pendek. Tak apa nak jelas Ada ke orang nak minang 10, 15 ribu tu? Beginilah, dapat orang tu terima pun dah okey dah. Sebab apa? Sebab sifat itu pun dah kekurangan dah. Macam mana kita nak kata dia tu lebih? Pada manusia pun dah kurang. Tiba-tiba kita pula cakap anak saya 15,000. Tak terkejut bakal bapak pengantin. Ya Allah. Orang dah datang pun kira dah mujur dah. Gitu. Itu maknanya. Ini kan pula kita nak letak sifat kekurangan pada Allah Ta'ala. Mustahil. Kita boleh bercakap, tiba-tiba yang kita sembah tu tak boleh bercakap. Hebat lagi kita daripada dia. Jadi macam mana satu zat yang disembah, seluruh makhluk menyembah zat tersebut, tiba-tiba zat tersebut kurang daripada orang yang menyembah. Maka itu mustahil, tak boleh terima oleh akal. Sudah pasti orang tu, zat tersebut adalah zat yang begitu hebat sehingga makhluk ni semua sembah pada dia. Itu akal kita pun tak boleh terima. Usah bukan pada Allah Ta'ala, pada manusia pun dah kurang dah. Dah kurang banyak lah. Kita nak letak 15,000, 20,000 anak kita. Dia pandangnya kucing, dia tengok nyitik. Macam mana? Kalau macam itu kita letak 15,000, pakai balik saja dah orang tu. Jadi benda tersebut pada manusia pun dah kurang dah. Ini kan pula pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tak boleh imagine oleh akal kita, mustahil. Itu arti mustahil ni ma la yutasawwaru fi aqlihi wujuduhu. Barang yang tak boleh terfikir benda tu ada. Sifat mustahil, sifat kekurangan itu ada pada Allah Ta'ala. Tak boleh terima. Tak boleh terima oleh akal kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bermula kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil kerana berkehendak kepada orang yang menyempurnakannya. Kalau orang tu bisu, maka dia berhajat kepada orang untuk menterjemahkan. Jadi dia masih lagi berhajat kepada orang, kepada zat yang lain, kepada orang lain untuk menyatakan hasrat dia. Dah bisu. Maka lazimlah, wajiblah baginya baharu. Sebab sifat kekurangan ini hanya pada makhluk saja. Yang berkehendak kepada yang membaharukan dia. Maka yang demikian itu mustahil, seperti yang telah terdahulu sebutnya. Yang kita bincangkan sebelum ini, bahawasanya sifat kekurangan ini tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sifat kekurangan ini tidak layak pada zat Allah Ta'ala, sudah pastilah Allah Ta'ala mempunyai sifat sama, basar dan kalam. Dan ada pun yang jaiz, iaitu yang harus. Ini bahagian yang ketiganya, iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala, fali'annahu law wajaba alayhi shay'un minha aqlan aw istahala aqlan
lan qalabal mumkinu wajiban aw mustahilan wa dhalika la yuqalu. Dan ada pun tanda keadaan memperbuat segala mungkin atau meninggalkan dia itu harus pada hak Allah Ta'ala. Jadi harus saja Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk ini, itu harus, bukanlah wajib. Bukan maknanya bila berkahwin pasti ada anak. Itu mustahil. Orang kata itu harus. Harus saja sebenarnya, bukanlah wajib, bukanlah mustahil. Itu harus saja. Harus Allah Ta'ala nak jadikan orang yang berkahwin itu dapat anak ataupun tak dapat anak. Sebab makhluk ini Allah Ta'ala nak jadikan itu benda yang harus boleh. Allah Ta'ala boleh jadi, boleh boleh tiada menjadikan. Itu harus. Bukanlah wajib. Maka kerana bahawasanya jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya atau mustahil pada akal, nescaya bertukar mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Dan jika demikian itu tiada diterima oleh akal, sebab jadi bertukar hakikat jaiz yang harus jadi wajib atau jadi mustahil. Jadi kalaulah kata kahwin itu mesti ada anak, maknanya Allah Ta'ala tu lemah. Tak boleh dia nak jadikan makhluk ini harus ada. Sedangkan makhluk ini harus ada dan juga harus kan. Tapi kalau anak itu wajib, tak. Kalau kahwin mesti ada anak. Jadi lemahlah Allah Ta'ala. Tak payah berhajat pada Allah Ta'ala kahwin. Kalau nak anak kahwin, maknanya gitu. Cuba kita perhatikan berapa ramai orang yang berkahwin. 10 tahun, 8 tahun, 12 tahun tak dapat anak. Kalau kita nak katalah kahwin ni, anak kahwin tu mesti dapat anak. Ramai je orang berkahwin tak dapat anak. Dan mustahil ke tidak tak dapat anak? Tak mustahil juga. Benda harus. Kan? Harus saja. Harus saja kahwin. Ada orang kahwin tak? Baru kahwin dah dapat tanda dah. Nak 2-3 bulan dah dapat tanda dah mengandung. Yang kawan ni orang kata itu bagilah kamu kata kan. Beruntunglah kamu. Ini orang panggil bunting pelamin. Ada sebab kawan kita kahwin sampai dah runtuh pelamin, tak bunting-bunting pun. Sebab anak itu adalah perkara yang harus. Bila air mani ditumpahkan dalam rahim isteri kita, malaikat menghadap Allah Ta'ala, bagi tahu pada Allah Ta'ala, adakah kamu nak menjadikan dini hamba kamu ataupun tidak. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan, maka jadilah. Kalau Allah Ta'ala kata tak nak jadikan, maka tak dapat dia tu anak. Itu sebab itu kata harus saja. Makhluk ini 50-50. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi bila Allah Ta'ala kata dia nak jadikan, maka berat belah ada. Maka itu yang kita ada anak. Kadang-kadang dia kata aku tak ada anak, aku ni tak dapat ada anak sebab aku dah ikat. Tengok dapat juga anak. Doktor perakan ke dah putih tali tu. Dah ikat pun boleh putih. Ada tak? Ada. Saya tanya kawan saya, berapa orang adik-beradik? Tak saya, dia kata 8. Dia kata 7 tu mak dia dah ikat lah. Tak tahu macam mana boleh terputih pula tali tu. Tak tahu lah.
Kan? Dia cakap buat dapat pula adik pula seorang lagi. Tu nak cerita tak? Bila Allah Ta'ala kata jadi, ikat dari mana punya jadi pula. Tu maknanya yang menjadikan itu Allah Subhanahu. Tu sebab kalau orang yang tak ada anak, kalau dia nampak anak ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka baru dia senang dapat perasaan redha dengan ketentuan Allah. Sebab apa? Sebab bila tak dapat anak dia jadi stres. Orang ni tanya, nak keluar rumah pun jadi malas. Tapi bila dia nampak anak ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada mereka yang Allah Ta'ala pilih, maka dia boleh terima dengan ketentuan Allah Subhanahu. Dia tak jadi bercerai. Kadang-kadang bercerai sebab kakak ada anak. Kalau tanya perempuan tu pun, dia pun tak anak. Boleh sampai 12. Tapi nak buat macam mana? Nah, sebab anak tu bukan dia yang jadikan, tapi anak itu adalah perkara yang mungkin, yang harus saja pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana hakikat jaiz, hakikat harus itu perkara yang sah adanya dan tiadanya. Dan hakikat wajib, perkara yang tiada terupa pada akal melainkan adanya juga. Wajib ini mesti ada. Mesti. Contoh kita kata anak lagi muda daripada ayah, itu mesti ya. Boleh terima tak orang kata ini anak kandung aku ni, tapi dia tu setahun daripada aku? Agak-agak boleh terima ke tidak? Tak boleh terima. Walaupun dia kerat 8 sekalipun, bukan dia lah Roti John kan, dia tak akan terima. Dia tak terima, tak boleh terfikir. Mustahil. Maknanya mustahil ni benda yang tak boleh terima. Buatlah macam mana, marilah orang serba musuh bakil sekalipun. Tapi bila dia cakap anak kandung dia muda setahun daripada dia, tak boleh terima kita. Itu mustahil. Yang wajibnya, wajib anak lagi muda daripada ayah kandung. Itu wajib. Mesti. Buatlah macam mana pun, itu mesti. Dan hakikat mustahil, barang yang tiada terupa pada akal melainkan adamnya, melainkan benda itu tiada, maka jadi hakikatnya yang jaiz itu hakikat wajib dan hakikatnya mustahil, maka tiada sah dihukumkan oleh akal perkataan itu. Jadi jaiz ini boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Bukanlah wajib, bukanlah mustahil. Bukan kata kerja itu wajib. Kalau nak makan wajib kena kerja. Tidak. Kamu nak makan, maka kamu kena kerja, wajib kena kerja. Tak. Sebab kerja ni makhluk. Kan? Saya selalu bawa contoh kan. Cuba kita perhatikan. Kadang-kadang kita tanya tak? Kita nak belanja orang kampung kita, sampai toki kedai tu tak bagi kita belanja. Dia kata jangan, dia kata kita nak belanja, dia tarik. Kita sampai kedai pagi tu, toki kedai tu tak bagi. Dia kata jangan, kalau kamu belanja dia masuk ni dah 3 gelas dah diminum. Tengok tu. Dia kita nak belanja sebab dia gila. Orang gila mana ada kerja, mana ada pancikat, orang gila. Duduk je kat kedai tu kan. Kita kesian kita belanja, nak belanja. Dah 3 gelas kalau kita belanja, sampai tu ke kedai tu pun marah. Tengok orang gila tak kerja. Dah masuk 3 gelas lah. Kita yang tak gila segelas pun belum.
Padahal kita bekerja tu, tapi belum minum pun segelas. Itu sebab rezeki ni, bekerja ini asbab, iaitu perkara yang harus saja. Harus saja bekerja untuk mendapatkan rezeki. Itu maknanya. Bukanlah wajib, harus saja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan tak kala selesai daripada menyatakan perkara yang takluk bagi uluhiyah, iaitu barang yang wajib dan barang yang mustahil. Bila kita dah cerita perkara yang berkenaan dengan sifat ketuhanan, daripada sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan barang perkara yang harus dan sifat yang yang harus bagi Allah Ta'ala menjadikan mungkin dan juga mentiadakan mungkin. Harus saja Allah Ta'ala nak bagi kita ni hidup ataupun nak matikan kita, walaupun kita tak ada kecil manis sekalipun, walaupun kita tak ada sakit apa je, tapi kalau Allah Ta'ala nak matikan kita, maka tiada perkara yang menghalang dia untuk mematikan kita. Sebab harus saja kita ni hidup. Harus kita ni hidup, harus saja kita ni mati. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka sekarang kami, iaitu pengarang kitab, masuk pada menyatakan perkara yang berkaitan pada hak nubuah dan risalah pula. Habislah berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, dan juga sifat harus bagi Allah Ta'ala. Iaitu harus Allah Ta'ala menjadikan, dan juga harus saja Allah Ta'ala tidak menjadikan. Harus saja Allah Ta'ala bagi orang tu bekerja dapat duit, dan harus Allah Ta'ala jadikan orang tu bekerja tak dapat duit. Dah kerja sebulan dah, pagi tu datang tempat kerja senyum, dia ingat hari tu hari gaji dia. Tiba-tiba kawan dia kata, habislah kita bulan ni. Kata, kenapa? Bos lari malam. Lari bos, rupanya syarikat dia dah bankrupt. Sebulan dia kerja tu tak dapat gaji. Itu harus saja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan yang seterusnya para rasul dan para nabi serta takluknya, maka ada pun makna rasul itu insanun awhallahu ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi wa in lam yu'mar bitablighihi fahuwa nabiyyun, fa kullu rasulin nabiyyun wa laysu kullu nabiyyin rasulan, wan nabiyyu a'ammu war rasulu akhassu. Maksud dia, rasul itu iaitu manusia, manusia yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan syarak dan disuruh menyampaikan akan dia. Itu rasul. Rasul ini seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap melainkan apa yang diwahyukan kepada dia. Rasul ini dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disuruh menyampaikan. Kalau dapat wahyu, lepas tu suruh menyampaikan kepada umat dia,
Dan jika tiada disuruh dengan menyampaikan, dapat juga wahyu, tapi tak disuruh untuk sampaikan kepada umat, maka iaitu Nabi. Kalau disuruh sampaikan, namanya Rasul. Kalau untuk diri dia sendiri, namanya Nabi. Ya? Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi. Rasul ini untuk diri dia dan juga untuk dia sampaikan. Adapun Nabi untuk diri dia saja. Semata-mata diri dia saja. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiap-tiap Nabi itu Rasul. Macam kita lah, macam kita sekarang. Ya? Jemaah Tamantun contohnya kan. Dia ada umum, dia ada khusus. Dalam banyak-banyak yang hadir semayang ini, ya, tak semuanya AJK. Kalau AJK jenuh semua, ya. Tapi di kalangan jemaah ini ada AJK masjid. Jadi yang datang itu, dia juga jemaah, dia juga AJK. Itu maknanya khusus. Ada pun umum, hanya jemaah saja. Begitu juga dengan Rasul dan juga Nabi. Rasul ini untuk diri dia dan disampaikan, tapi Nabi untuk diri dia saja dan tidak diwajibkan untuk disampaikan. Itu Nabi. Dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul, ya? Nabi itu umum dan Rasul itu khusus. Kerana tiap-tiap Rasul itu Nabi untuk diri dia dan sampaikan, maka namanya Rasul. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada masa yang akan datang pada membicarakan berkenaan dengan sifat-sifat bagi Rasul dan juga keadaannya. Yang mana baik datangnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtahu 'ala alladhina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.